Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pastinya anda sedang menyaksikan program Mak untuk Malaysia atau lebih dikenali sebagai program MAM. Dan hari ini 20 Februari 2023 kita membawakan, macam biasa kita bawakan figura-figura selebriti, artis, tokoh yang terkenal dan ahli perniagaan yang orang kata figura-figura hebat di meja MAM ini. Dan minggu ini tak terkecuali sebab kita bawakan seseorang yang dulu saya kenal dia sebagai seorang pelakon, seorang pengacara, tapi sekarang ni lebih fokus kepada perniagaan. Individu yang saya maksudkan tak lain tak bukan adalah Datin Rebecca Nur Al-Islam Ahmad. Selamat datang. Hai. Okey, hari ni Lin, apa khabar Lin? Sihat. Lama saya tak jumpa Lin. Kan? Semakin sihat. Janganlah. Kita kecil hati lah. Tapi muka tetap maintain. Ya, masih ingat lagi? Of course. Manis je. Suara dia saya minat tu. Okey, Alhamdulillah. Okey, minggu ni kita cerita mengenai pengorbanan yang tiada had. Kalau dulu saya mengenali Becca. Yes. Dulu panggil Becca kan? Okey. Dulu kalau kita kenal Becca masa zaman anak dara dululah, masa tengah busy shooting sana sini. Berbeza tau dengan apa yang kita tengok hari ni. Kali ni kalau orang tak kenal dia kata, "Oh, Becca nampak lembut, nampak macam soft spoken apa semua." Garang tu. Tahu, tapi kan siapa yang dah kenal Becca dulu fahamlah macam mana kan. Ketegasan dia tu macam mana. Tapi alhamdulillah hari ni dah masuk bulan yang ke-6. Yes, betul. 6 bulan lebih. Yang jadi isu sekarang ni. Apa dia? Ini anak yang ke-7 kalau sekali betul. dengan ni semula 9. Total 7 dan sekali anak yang express 9 lah. 9 dah Alhamdulillah. Rasa nak cukupkan 10 tapi macam tak boleh lah. Okay. Dulu-dulu kan Becca kalau orang yang wanita yang Caesar maksimum 3 kali je. Orang dulu-dulu kan. Sekarang ni sebenarnya Lin zaman teknologi. Bila kita bercerita zaman teknologi, of course bila masuk tang pendokteran ni, doktor lagilah teknologi diorang macam-macam kan. So alhamdulillah boleh sampai ke-5 dan juga ke-6. Tetapi kena tengok keadaan diri tu, dalaman. So selalunya gynae kita, pakar doktor kita dia akan tahulah peranakan kita kuat ke untuk mengandungkan lagi 9 months macam tu. Macam I actually a little bit high risk, tinggi sikit high risk this time punya pregnancy. Tetapi doktor kata tengok rekod saya yang bersalin anak yang terakhir tu nampak cantik. Dalaman perut saya nampak cantik. So peranakan saya nampak kuat. So kita cubalah. Ini maksudnya saranan doktor. Bukanlah Becca degil ke apa ke. Tak sebab actually masa dapat tahu pregnant kali ni, saya agak terkejut. Ingatkan macam tak adalah, dah tak ada pregnant. So macam mengabaikan, macam ingat period terlambat lah kan. So macam tak apalah, buat saja je. Lepas tu rasa macam ni pergi beli pregnancy test. Alamak, oh my God, I'm pregnant. So pergi jumpa doktor. Doktor tahu, oh my God, you are pregnant again. So doktor kata sebenarnya agak high risk sebab dah berkali-kali potong perut kan. Sebab peranakan kita kat dalam tu lain kan. Tetapi doktor tengok rekod okey. Tetapi doktor tanya pendapat saya dan suami. Adakah you all rasa okey untuk teruskan ataupun untuk mengundur? Maknanya kalau mengundur walaupun baby tu dah ada, you boleh atas nasihat doktor, kalau you nak, maknanya kalau you nak buang dia ke, boleh lah. Tetapi saya pula tidak sampai hati as a mother sebab doktor scan dah ada jantung masa tu. Agak lewat saya pergi untuk mendapat nasihat doktor sebab saya tak rasa saya pregnant masa tu. Sebab kalau macam orang tak datang period kan, orang macam first baby, second baby, maybe they are excited kan. Macam I excited tapi macam agak sibuk macam nantilah macam abaikan. So macam bila pergi doktor dah ada jantung, tak sampai hati lah Lin. Memang tak sampai hati, macam tak apalah, semuanya kuasa Allah kan. Teruskan je lah. So teruskan, inilah dia. Aktif Kan? Dah tenang-tenang. Okey, kita nak tanya jugalah macam mana apa yang menyebabkan kalau orang lain maksimum boleh 5, tapi Becca yelah, selain daripada doktor cakap begitu dan begini dan berbincang, sebenarnya apa dari segi penjagaan pantang masa, sebab kalau Caesar tak ada pantang yang Okey, saya
siapa yang kenal saya, sebenarnya saya ni sangat kekampungan sikit, traditional sikit. Saya percaya dengan macam mak-mak kita, nenek-nenek kita kata, pantang betul-betul, pantang tu penting. Memang betul penting. Sebab saya ni, kalau you bertanya dengan suami, dengan anak-anak, kalau masa saya dalam pantang, saya ni tak suka keluar rumah sebenarnya. Tak suka keluar kecuali ada appointment doktor untuk baby ataupun saya lah. Saya akan mencantikkan diri dalam pantang. Faham tak? Mencantikkan diri tu bukan luaran saja. Maknanya saya pakai semua macam Indonesian punya herbal, bertepek sana bertepek sini. So tak apalah, suami balik nampak kita comot sikit tak apa. Memang macam tu. Saya very jaga. That's why bila doktor check balik perut saya, scan everything, hantar darah sampai ke US apa semua, doktor agak terkejut lah. Dia kata you agak strong lah. You agak sihat dalam mind lah, dia cakap. So tak apa, if you think you nak go on teruskan, InsyaAllah you teruskan. So gynae I pun Alhamdulillah lah. Saya rasa gynae saya hebat jugalah kot, dengan kuasa Allah tolong. Dan saya pun sihat Alhamdulillah. Saya teruskan je lah. Apa beza? Kalau dulu mungkin ada alahan-alahan. Kali yang untuk yang ni? Kali ni memang betul lah apa doktor cakap. You akan rasa penat cepat sikit. Sebab apa? Faktor umur. Dah 37. Faktor umur tu memegang penting juga. So saya cakap, tak tua lagi lah doktor, 37. Doktor saya bukan tua, tapi dah faktor umur tu dah meningkat. Dulu terakhir you lahirkan anak, umur you baru dalam 32. So tu dah just nice lah. Selalunya nasihat doktor cantik, lahirkan anak last sekali 35 macam tu. Oh ya ke? So saya dah agak macam 37. Tapi saya rasa macam okey lah, tak ada apa. Tapi memang betul lah agak penat sikit mengah. Kalau dengar suara saya macam bengar, jalan macam penguin tu kan. Tapi masih lagi soft spoken dengan dia punya pengacara sekali saya nak cakap lahan je kan macam tu. Okey, maksudnya sekarang ni fokus kepada keluarga, dah no more berlakon, pengacara apa semua tak ada? Tak ada, fokus kepada keluarga, fokus kepada anak-anak, pada suami kan, pada bisnes, macam tu lah. Tak ada, sebab for me kalau Lin tanya Beka minat tak nak berlakon lagi apa semua kan, minat sebenarnya. Sebab dunia tu dalam badan kita. Macam mana nak cakap anak seni ni, bak kata orang kalau toreh tu DNA tu berlakon. Betul. Macam kita rindu minat. Tapi ada je yang offer, tapi offer macam syuting kat Terengganu, syuting kat luar negeri. Maknanya luar daripada Kuala Lumpur kan. Mengambil masa pula tu 7 hari, 2 minggu. So, I tak dapat bayangkan kalau I meninggalkan anak terlalu lama macam tu. Tak apa. Sebab macam, I kalau lewat balik kerja pukul 8, anak tunggu tau depan rumah macam, okay, kita balik je. Assalamualaikum. Lepas tu, Mami, berlari lah semua. I can't imagine kalau anak I menunggu I setiap hari. I macam kesian, tak sampai hati. So, macam pada Beka, biarlah tak kisahlah. Sebab kita nak apa lagi? Sebab pada saya dah pernah dalam bidang glamour. Saya dah orang kenali dengan Rebecca Nur Al-Islam, orang kenali dengan Mami Beka. So nak apa lagi? Maknanya macam kita dah pernah rasa tu semua. Kita dah kenal orang-orang yang glamour pun. Orang glamour nampak kita kat luar pun, dia pun tegur kita. Maknanya kita pun glamour sama. Maknanya sama. So apa kita nak lagi? So ada tak ada, kita ni je, jaga je keluarga, jaga je anak-anak, jaga je bisnes untuk kita dapatkan education anak-anak baik-baik kan. Itu je lah. Okey, tapi orang ramai pun nak tahu juga macam mana Beka nak membahagi-bahagikan kasih sayang tu kan. Sebab dulu punya, kalau mak tiri tu scary lah kan. Tapi kalau tadi kita sempat berbual sebelum rancangan ni bermula, Beka cakap itu mak tiri dulu-dulu. Sekarang zaman moden kan. Zaman moden. So macam mana dia membahagikan? macam rawatan lah, rawatan sakit kan. Macam tadi kita cakap kan, semakin moden. So mak tiri ni pun moden juga. Kalau saya percaya kalau you ada benda yang salah, dia tegur lah. Takkan tak boleh tegur kan. Sebab lagilah macam I duduk satu rumah. So lagi kalau you salah, I kena tegur. Dan macam suami pun kena faham, maknanya dia ibu, dia menegur anak you, maknanya anak I juga. Tegur tu bagus lah. Tapi Alhamdulillah, saya anak tiri tak ada masalah kerana diorang sangat baik lah. Alhamdulillah, dua-dua. Baik lelaki 27 tahun, baik perempuan 20 tahun. Sangat orang kata, mendengar kata, tak pernah bikin masalah. Alhamdulillah, syukur. So, nak membahagikan kasih sayang tu, make it natural lah. Biarlah benda tu natural. Nampak tak perlu nak tunjuk, tak perlu nak wawarkan kita ni sayang ke apa. Memang diorang boleh tahu kot. Sebab diorang pun kena juga menjaga hati mereka. Masih ada ibu yang ibu mereka, ibu kandung mereka. So jadi tak ada masalah. Saya dengan yang belah sana pun tak ada masalah. Semua Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, itu mungkin
orang kata nasib saya jugalah. I am lucky lah. Dapat anak tiri yang mendengar kata dan tidak ada bergaduh-bergaduhan. Tidak pernah. Sepanjang perkahwinan, ya. Kita kalau kau cakap dengan Beka mesti macam tak ada, segalanya tak ada. Tapi kalau kita tanya anak tiri dia sendiri mungkin berbeza. Jom kita saksikan pendedahan pembongkaran daripada anak tiri Beka sendiri, Tengku Nur Arif Qayyum. Betul ke dia? Betul Call ke? dia? Betul. Kita kalau betul ke tak betul, jom kita saksikan. Mami ni, dia macam mana? I would say that dia yang orang tak tahu, I think dia sangat pemurah kot. Ever since she came into my life, dia treat me as her own lah, since the very beginning. So why pemurah, I would say kadang-kadang dia good side, kadang dia bad side lah. Kadang terlampau pemurah to the point yang macam waktu kita orang kecil we were spoiled. Biasanya kita macam tengok cerita-cerita mak tiri ni mesti tak best. So when I got her into my life, dia slowly tried to take part of it and she became a real mother to me. Yang I boleh cakap, this is a very nice moment. Waktu tu dekat sekolah, waktu tu SPM, graduation. Papa ni dia nampak style, tapi dia ni lambat tau. Papa dia memang lambat. So one thing about mommy at that time, so I was also shocked. Yalah sebab dia considered my stepmom kan. So she came to the graduation dulu, and then she was the first one yang I saw dekat depan sekali. So macam waktu tu I tak ada cakap I menangis, tapi I macam waktu tu I terharu lah. Senang cerita macam my dad dia bapa I basically, my mom is my real mom, tapi to see my stepmom kat situ. Lepas tu mami ni, dia kalau you tengok Insta dia pun, Facebook dia suka gila pegang phone. So dia akan record everything dalam hidup dia, to the point yang kadang-kadang you just segan to be around her sebab dia akan record everything. So tapi on the day of the SPM, waktu I graduate tu, dia boleh record I, and I nampak how I tahu dia proud dengan I waktu tu. So I was macam, faham tak? Because of how Western media akan tunjuk skeptical how stepmother is. So when I saw that, so my friend saw that, I terharu lah. So I would say the best moment I had with her, say I love you mami, thank you so much for being in our lives. Tapi all I can say is, I think mami sendiri tahu how much I love my father. All I can say is thank you for being there forever and hopefully terjannah with my dad. Itu dia anak Oh my tiri God, yang nombor Amin. 1 bergenah-genah kan mata. Kenapa? Terkejut. Okey. Kalau ikutkan umur anak yang first tu 27 tahun. Betul. Umur Beka 37. So beza 10 10 tahun saja. 10 tahun je. Maknanya Tapi saya masih bersekolah, anak tiri saya dah lahir. tapi macam mana seorang ibu nak bercakap macam seolah-olah macam kawan ke? Memang saya buat sama? kawan kot. Okey. Saya macam bagi dia bang. Macam memang kawan lah. Saya dengan the eldest son ni yang bestnya dia ramai orang sayang tau. Dia ramai orang sayang, maknanya dari segi berkawan pun dia kawan-kawan ramai sayang. So kawan-kawan dia selalu berkumpul kat rumah. So I orang yang agak mak yang sporting lah. Boleh yang kenal jadi semua kawan dia? kenal kawan-kawan. Lepas tu dia hati ada orang gelak-gelak. So saya macam boleh masuk lah sebab umur kita tak jauh kan. So lagi senang lah untuk saya rasa. So alhamdulillah macam dia pun saya kenal dia, I think umur dia baru 10 tahun kot masa tu. Baru masa tu masa dengan father dia kan. So macam masih comot lagi, makan pun comot kan. Tu bila saya tengok dia bagi ucapan tadi, saya tengok lah sweetnya dah besar dah. Dah 27 tahun dah. Itu anak tiri. Lepas tu anak Beka sendirilah kan. Sekali lah semua kan, dah 9. Ada pula Beka pergi tambah pula lagi lebih 60 ekor kucing pula kat rumah. Betul? You pergi buat I ke? Mestilah kita buat pembongkaran dari semua segi. Serius lah? So itu daripada mana? Zaman muda ke ataupun memang bila dah ada anak baru? Tak. Saya memang kalau saya orang Johor Bahru tau Lin. So kalau orang yang betul-betul Johor Bahru, dia akan mengenali Johor Bahru I mean not Johor besar kan. So Johor Bahru dan Jalan Majidi, Jalan Rokit tu mereka confirm akan mengenali keluarga saya. Okey. Kerana arwah bapa sangat menyayangi binatang. Okey. Bukan kucing saja Lin. Okey. Pernah beruk, anak orang hutan. Macam dengar macam biar betul. Musang, ayam. Rumah kita orang dipanggil mini zoo. Zaman saya sekolah, zaman saya kecil. Okay. So jadi sampai ada anak beruk besar tu, jinggo tau.
Kalau macam my brother lari buat-buat sakit, dia pun datang, macam tu. So jadi kita ni adik-beradik 8 orang membesar memang dengan binatang-binatang. Jadi that's why kita sayang binatang. Bukan kucing saja. Kita memang sayang lah apa saja bentuk binatang tu. Sebab kita musang, baring-baring musang papa berjalan. Allah. Musang tu boleh bercampur main dengan kucing. Tak, dengar macam pelik kan? Tapi itulah realiti kita dibesarkan. So arwah my dad memang sayang sangat, suka bela-bela binatang-binatang. Arwah my mum geli, tapi lama-lama my mum pun terpaksa suka lah. So mungkin itu adalah orang kata darah daging kot, keturunan tu mesti ada rasa juga kan. Macam saya pernah ada 68 ekor kucing. Okay. Dan kucing tu daripada teruk sampai saya sihat, teruk balik jaga ke apa, stray cat ke apa. Dan now saya ada dalam 45 ekor kucing di rumah. British short hair, stray cat kan. Semua jenis lah. Maine Coon. So bila saya pergi office, katakan saya pergi office, tiba-tiba saya ternampak kucing tu ngiau, dah bagi makan pun mengiau lagi, dah bagi minum pun mengiau lagi. Ini macam nak kena angkut balik je. Sembunyi kalau dia angkut dia balik. Nanti husband saya kata, anak baru kat depan nampak lain je. Macam tu. So banyaklah kucing stray cat yang sakit semua dah sihat apa kat rumah. Tapi dia macam ni, dia benda tu natural, dia tak boleh dibuat-buat. Kalau maksudnya you sayang kucing, you suka kucing, tapi you tak ada dalaman rasa hati kucing tu boleh bercakap berapa, tak tahu. Saya dengan kucing saya bercakap. Okay. Ini macam ini dah level lain kan. Saya dengan kucing saya balik kan, saya berjerit, hello sayang mami, hai. Diorang macam dah suka. Tengok diorang keluarkan lidah, kita pegang hidung dia diam macam tu. Kalau Datin boleh kongsikan, berapa agaknya? Lebih 40 ekor? 45 ekor sebulan untuk menyara anak-anak yang bercakap ni siang malam ni? Tak lebih 4,000 lebih, 48 macam tu kan. Dia macam ni, makan dia dan juga klinik dia. Itu yang mencecah. Kalau dia sihat, mungkin takkan banyak macam tu lah. Mungkin dalam 2-3 ribu. Sebab dia banyak kan, dia makan kuat juga kan. Dia macam kita lah Lin. Kita ada breakfast, lunch, makan petang kan, makan malam. So jadi, tapi kalau dia sakit, dia akan menimbulkan benda tu akan jadi mahal bulanan dia. Kos tadi tu bulanan saya ada mingguan, bill, saya ada apa orang kata file bill, file kucing. Okay. Saya ada file kucing kat rumah. Nama-nama kucing semua saya ada. Kucing nama saya veterina. semua kucing saya semua ada cat. Okay. Cat kucing lah, macam dia lahir berapa bulan semua saya tahu. Kira macam hari tu British short hair saya agak macam banyak sangat, dah macam dia beranak kan. Lepas tu macam kalau dia dah mengandung daripada ibu yang sama, bapa yang sama, dia dah campur adik-beradik macam tu, dia dah tak elok, nanti dia tak ada kualiti cantik dia. So, jadi saya terpaksa lah macam sunatkan dia ke, yang lelaki dah tak boleh dapat anak, yang perempuan pun dah tak boleh dapat anak, macam tu lah. Breakkan dia. Anak-anak 8 orang kat rumah semua boleh terima? Semua cium-cium kucing tu. Okey, so tak ada masalah. Suami pun boleh lah. Boleh. Suami saya boleh lah. Boleh, terpaksa lah. Dia mula-mula dulu, dia cerita, kalau cerita pasal my husband ni, dia penggeli. Dia bukan tak suka kucing, dia penggeli. Kucing saya manja semua. Jenis nampak you jalan, dia akan pergi kat kaki, miau. Lepas tu dia lese-lese body dia. And then like my husband ada satu hari tu, I cari kucing I ada warna oranye tau, hilang. I cakap, mana? Lepas tu I tanya my pekerja lah kat rumah. Datuk suruh simpan ke arah sana. Datuk suruh sembunyikan ke arah belakang dengan kucing lain. Kenapa? Sebab dia suka-suka pergi kat Datuk macam tu. Marah lah. Dia cakap, kenapa? Dia manja, biarlah dia depan rumah macam tu. My husband geli. But now, tu cerita 4 tahun lepas lah I think. But now my husband dah terima je lah seadanya bini I memang macam ni. Macam mana kan? Boleh gaduh jadi pasal kucing tau. Okay. Kita ke mana producer? Okay, sebenarnya saya nak tanya ada satu soalan ni, tapi kita simpan dulu sebab producer tak rasa sabar dah nak main game ni. Ada ini game? Kita nak bagi 2 soalan. A dan B. Pilih cepat. Okay. Maksudnya antara salah satu lah. Tak payah fikir-fikir panjang sangat sebab dia macam sangat santai. Iya ke? Okay, boleh okay. Okay, suka make up ke tanpa make up? Tanpa make up. Okay. Memasak ke beli? Memasak sebenarnya. Okay. Ada perkataan sebenarnya? Sebab tapi pregnant dah tak suka. Okay. Sama juga dengan make up tadi kan? Dulu suka make up, sekarang dah tak apa-apa. Okay. Anak-anak ke suami? Alamak.
Datuk pandang bawah, pandang telefon terus. Alamak. Alah. Anak-anak lah. Anak-anak, okey. Sebab ada orang cakap pilih suami sebab suami datang dulu. Suami kita dah bagi kasih sayang tu dah terlalu lama. Anak baru kan. Nanti nak tanya Datuk, betul ke kasih sayang dah bagi terlalu lama? Okey, pendam atau luahkan? Alamak, luahkan kot. Sure. Luahkan lah. Okey. Lebih pentingkan kecantikan ke ataupun bau wangi? Dua-dua tak boleh ke? Tak boleh salah satu je. Penting lah. Takkan nak kita bau busuk. Paling penting. Wangi lah. Wangi, okey. Suka pergi honeymoon atau pergi makan-makan je? Honeymoon lah. Okey. Tanpa anak-anak? Alamak, tak boleh pula. Kena bawa lah. Okey. Suka merajuk ke ataupun yang memujuk? Oh, I memang suka merajuk. Kalau I sensitif sikit, I merajuk lah. Dia lah kena pujuk. Okey. Mendobi atau mengemas? Mengemas. Oh. Itu kelebihan saya lah kot. Saya memang kalau saya tak ada apa-apa, saya suka duduk rumah mengemas je. Mengemas tu boleh jadi start pukul 9 pagi sampai 7 malam pun kadang-kadang pernah tak habis mengemasnya. Okey, itu kat rumah maksudnya anak-anak dah satu hal, kucing-kucing satu hal, mengemas daripada depan sampai ke belakang, depan sampai ke belakang. Memang tak suka keluar rumah lah. Memang itulah antara aktiviti-aktivitinya. Tapi kalau kat tempat kerja macam mana? Kat tempat kerja buat kerja. Oh, lain muka Bika. Bila baru dia cakap macam tu. Dia darah dia naik. Lin, tempat kerja buat kerja lah. Okey. Ni kenapa tak achieve? Ni kenapa macam ni? Ni kenapa macam ni? Ni cuti hari tu bukan ada cuti. Tempat kerja dia agak tegas lain macam pula. Oh, ya ke? Kan? Oh, so selalu darah tinggi dekat office lah? Belum ada lagi, Alhamdulillah. Maksudnya naik darah? Tak juga. Tak jugalah. Bos paling baik. Puji diri sendiri. Lain kali kena interview staff. Okey. Apa kata kalau kita bongkar? Ada interview staff ke? Apa kata kalau kita bongkar kan? Tadi Beka cakap lain kali interview staff kan? Oh, Masya Allah. Kita tengok staff sekarang. Tengku Arif Haikal. Serius lah? Yang pertama ni Datin ni dia seorang yang baik hati lah. Dia penyayang, especially dia sangat sayang kepada anak-anak dia lah terutamanya. Dan kucing, dia sangat sayang kucing, dia sangat suka kucing. Dekat rumah dia, saya tak silap saya, dia ada 60 ekor kucing. Dekat depan rumah, dekat belakang rumah memang full of kucing lah. Dalam rumah pun ada. Macam tu, dia sangat sayang. Dan nanti ni memang kalau dengan staff ni pun dia memang sangat baik lah. Dia suka berbelanja. Kalau dia ada free time tu dia akan belanja kita. Dia tak pernah kudukut lah. Dia memang suka belanja. Dan Datin ni dia memang seorang pemaaf. Kalau kita buat salah, kita minta maaf kat dia, kejap je. Lepas tu nanti dia akan maaf. Dia sangat pemaaf. Dia kalau dia marah tu memang dia marah. Sebab Datin ni dia tegas kalau kat dalam office. Kalau kita salah, dia memang marah lah. Tapi kalau kita cakap kita minta maaf, and then dia akan habis lah kat situ. Dia tak ada simpan esok. Dia macam tu. Okay. And then nanti ni yang last, dia fun to be with. Dia suka bergaul. Dia sangat selesa. Dan kita staff ni pun memang sangat selesa dengan Datin and family. So itu je lah yang 5 ciri kepribadian Datin dan Beka yang saya tahu. Okay, Assalamualaikum. Bye. Tidak Arif ni. Statement dia tu betul ke tak? Betul. Kan sebelum takut nanti lepas. Tadi kalau Lin perasan, Lin tanya I dekat office macam mana kan? I cakap I kat office sangat tegas. Tu dia sebut tu tegas. Betul? Kenapa macam ni? Kenapa tak buat sale? Kenapa sale tak masuk? Kenapa sale kurang daripada bulan lepas? Lepas tu kenapa cuti? Bukan dah cuti ke? Saya sangat tegas lah. Dan saya juga memang pemaaf lah. Saya tak boleh marah lama-lama. Maknanya contoh saya marah Lin, katakanlah saya marah si A kan. Dia memang buat salah, terang-terang nampak bukti yang dia memang salah. Saya marah lah. Saya cakap, awak ni takkan tak boleh fikir, saya akan marah. Dan mungkin dia akan berkecil hati. Marah saya tu seseorang boleh berkecil hati. Sebab saya marah. Lepas tu, petang sikit dah pukul 3, pukul 4, saya dah macam benda biasa. Sekejap ni gini, saya tak pandai berpanjang-panjangan sampai besok, sampai lusa, sampai saya pemaaf cepat sangat. Berbeza sikit lah dengan perempuan-perempuan biasa. Kat situ beza pemaaf dan cepat melupakan. Melupakan. So semuanya pekerja akan kembali normal. Normal. Okay. Macam Arif sendiri dah berapa tahun berkhidmat?
2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Macam yang paling lama 9 tahun 9 ada tahun. Kak Ros. Okey. Itu Kak Ros tu dah mengenali saya sangat lah. Aku dah tahu tengok dah muka pun Datin. dah tahu dah. Dah tahu dah Datin macam mana. Dah tahu dah saya macam mana. Okey. Bila marah, bila ni dia tahulah. Datin jangan sebut-sebut lagi untuk macam you patut interview siapa, nanti benda tu akan muncul. Oh ya ke? Tak nak sebut. Simpan dan elok. Okey. Dah rasanya masa Dewi remaja dulu 2005 2006 Betul. Saya saing dengan Syah Syah Alyaya kan. Betul. 2005 2006 macam tu. Jadi masa tu mungkin impian berbeza. Mungkin masa tu nak jadi primadona ke kan? Okey, dia macam ni Lin. Kalau Lin bertanya betul serangan saya, saya sebenarnya daripada kecil saya bukan berkehidupan yang senang lenang. Maknanya dilahirkan lahir-lahir je silver spoon, lahir-lahir je anak orang kaya, bukan. Saya anak orang kampung Johor, lepas tu saya family pun keluarga yang sederhana sahaja. Adik-beradik ramai kan, lepas tu rapat-rapat adik-beradik kita orang, mak bapak pun kerja biasa-biasa sahaja. Okey. Tetapi kita orang adik-beradik ni bijak. Okey. Bijak dari segi belajar, bijak. Tapi kerana kesusahan hidup kita family, membuatkan kita ni ada anak yang bermacam-macam perangai lah. Okay, contohnya macam kakak saya, bijak, pandai, lepas tu dia, lantaklah family ada duit ke tak ada duit, aku tetap nak belajar macam tu. Yang adik saya macam ni, kakak saya bagus, adik saya bagus, abang saya semua kerja bebel lah. Dah ada doktor, ada apa. Macam saya pula, kan perangai masing-masing kan 8 adik-beradik. Macam saya pula, saya bijak juga sebenarnya. Tetapi saya ada macam rebel sikit, saya macam degil sikit. Macam degil macam ni, malah lah nak belajar, susah lah. Nanti belajar nak beli komputer susah, nak beli susah. Saya ada macam tu. Lebih baik kerja lah. Lepas tu saya suka melaram. Adik-beradik 8 orang, 2 je perempuan. Kakak saya ni dia macam mau belajar, tak ada cantik-cantik, tak kisah. Saya ni suka lawa-lawa, suka beli magazine zaman sekolah. Lain kan adik-beradik. Tetapi arwah bapak saya, that time ada papa lagi lah. Dia pernah cakap, awak ni nak jadi apa ni? Asyik melaram je. Cuba jadi macam kakak. Kan kakak tu belajar, dapat A, dapat ni apa semua. Betul cakap, okay, I belajar okay juga. Tapi I tak suka lah macam nak kena belajar, nak kena sambung. Macam tu, I tak suka. I ada benda macam tak suka. Lepas tu jadi dia tanya I, so you nak jadi apa? I cakap, I nak jadi orang glamour. Terus terang cakap, jelas. Lepas tu bapak cakap, no, bidang maksiat. Oh, okey. Sebab orang tua yang berfikiran orang kampung akan fikir kita ni bidang glamour, bidang maksiat. Pada dia, bukan maksiat buat maksiat, tidak. Bidang yang macam ke arah yang tidak baik lah. Akan terjerumus ke tempat-tempat lain. Betul, orang tua kampung ni kan. So jadi, macam apalah papa ni. So, but I have mother. My mom yang support me, yang macam, okay, you nak jadi apa dik? You nak apa? Ada orang panggil I adik, so you nak jadi apa gini-gini. I cakap, I nak glamour. Sebab kalau I glamour, I rasa I buat bisnes apa sahaja mesti orang beli dan orang support I. Oh, masa tu pun dah fikir nak jadi. Sebab I dah fikir, I dah baca kehidupan. Kalau I orang kenal, I nak buat kerja apa senang untuk permudahkan I punya rezeki. I rasa macam tu lah. Masa tu belasan tahun kan? Belasan tahun. Sangat I rasa masa tu nak ambil PMR. 15-16 tahun. Sebab apa tahu? Kantul masa tu. Kantul, balik sekolah, tak balik rumah, pergi kerja part time dekat Giant. Dapat satu hari RM35. Ingat lagi. Datin Rebecca pernah bekerja di super hypermarket. Giant. RM35 sehari. Okay. So jadi masa tu saya rasa macam best je. Saya rasa macam dapat duit sendiri, beli kalkulator. Jadi kalkulator saya kalkulator yang lama-lama dah boleh tukar. Kasut orang pakai zaman tu Pala Jazz, saya dah boleh pakai ni. So saya ada, I have my money, so bagi I excited pergi sekolah dengan barang baru. Sebab I nak dapat dekat family bukan senang. Sebab family kata kan boleh pakai lagi kan ni. So I tak suka, I rebel sikit, I degil sikit. So jadi start tu I rasa okay, maknanya duit yang boleh menukar kita menjadi, you faham tak, menjadi orang yang lagi apa yang you rasa masa tu. So how you want to get money that time. So I rasa satu je, you kena glamour. You kena glamour, you kena cipta nama, you kena bagi people kenal you. Bukan glamour dapat anugerah. Tidak, saya tidak mengimpikan anugerah langsung dalam hidup saya. Kenal. Janji pergi mana orang kenal. Saya tak pernah mengimpikan orang kata apa, anugerah sekian, anugerah bintang popular. Tak, that's why itu bukan target saya dulu. Bukan, tidak pernah. Tapi orang invite, okay, Becca invite pergi anugerah bintang popular, I pergi je lah macam tu. Tapi itu bukan target saya. Target saya macam ni. Okay, saya dah duduk KL, saya keluar pergi KLCC ataupun Ampang Point, sebab saya duduk Ampang kan. Saya keluar je, saya nak orang panggil saya, Rebecca. Saya dengar tu je maknanya saya dah glamour.
Bersayap lah. Bersayap lah. So wow, orang dah kenal. Senang lah sikit saya nak buat. Maknanya bisnes. Okey. Lagi mudah kan Lin? Maknanya orang kata artis ni bonus dia sebab orang kenal. That's why kalau dia jual apa-apa, orang yang beli tu adalah orang yang minat dia, orang yang support dia. So alhamdulillah saya ada supporter saya sendiri. Di mana macam saya berniaga, saya pergi bawa budak-budak saya berniaga dekat Singapore, expo ke apa. Orang yang datang semua orang yang follow saya dah berbelas tahun. So jadi saya alhamdulillah saya proud juga benda tu. So balik masa arwah bapak saya ada lagi, saya berbalik, saya jumpa dia, "Pa, dah tak berlakon sangat dah pun." Baguslah dia macam tu, ada suka. So buat apa? Bisnes, dah buka company, jual barang, jual tudung, jual produk. Bagus lah. Arwah papa suka. So alhamdulillah saya dapat happykan dia time before lagi dia pergi meninggalkan dunia selama-lamanya. So jadi dia tahu yang saya dah tak not really dalam bidang lakonan, dah tak. Tapi kalau ada macam tidak melanggar batas, why not? Boleh je. Kan? Tapi kalau macam tinggalkan family lama sangat, 2-3 minggu, saya tak sampai hati lah. Kan? Kiranya apa mission Beka masa umur belasan tahun tu dah tercapai. Dalam masa yang sama bisnes pun masih lagi berjalan. Tercapai. Kalau tak adalah minggu lepas kot pergi Singapore. Betul. Jumpa sendiri kan customer-customer depan 3 mata. kali. Kali ni saya dah pergi 3 times. Saya join Singapore Expo, saya bawa barang-barang produk saya. Masya Allah, tu je saya cakap. Alhamdulillah lah. They are very supportive, sangat support kita, dan diorang yang datang adalah orang yang memang kenal kita, dah follow kita bertahun-tahun. Dulu ingat lagi Datin macam ni. Dulu macam tu tau. Ingat Beka macam ni. So macam rasa macam nak apa lagi kan, macam kita minta dengan Tuhan, semua Tuhan bagi. So macam nak apa lagi kan. Berbeza lah Beka yang dulu dengan sekarang. Itu banyak perubahan dia. Tapi kalau cakap pasal sokongan, customer-customer, peminat-peminat semua membagi sokongan yang penuh. Tapi dalam keluarga sendiri, siapa yang menjadi tunjang? Suami lah. Ya. Suami dengan mak. Sebab Beka masih ada mama lagi. So mama selalu macam, "Dek buat apa? Awak sihat? Anak-anak cucu macam mana?" Dia tanya mak kan. Mak ni akan sentiasa call walaupun kita dah berkahwin. So macam, "Okey mak, hari tu awak cakap pergi Singapore, balik Singapore tak jumpa mama lagi." Dia akan macam tu. So dia mendoakan. Ibu ni sentiasa mendoakan kita. Mama selalu doakan awak, tahu awak sihat, awak jangan jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik, mak yang baik, sayang anak-anak tu, apa-apa buat ingat anak. Mak saya selalu, ibu kan, bebelan dia tu adalah bebelan yang kadang-kadang ya benda sama, tetapi bila kita fikir balik kan, besok kalau dia tak ada, nanti tak ada orang nak cakap. Sebab suami tak macam tu, suami tak ada bebel-bebel macam tu, tetapi suami ni support kita. Okey yang boleh, bagus yang ini tak boleh yang suami macam tu pula kan. Ibu ni lain, ibu bebelan dia lain. Macam kadang-kadang bebelan ibu tu kita macam, ya mama dah cakap dah semalam, cakap lagi kan dalam hati lah. Kita tak cakap macam tu lah, kat dia takut dia kecil hati kan. Tetapi apa yang ibu cakap tu sebenarnya besok nanti kalau kita dah tak ada, dia lagi lah dia dah 70 something kan, besok kalau dia dah tak ada dah, kita akan menyesal. Sebab saya akan rasa guilty macam arwah bapak saya kan. Sama ni, "Adik buat apa baru kau semalam tanya gini kan." Tak dalam hati kita. Dalam hati kita confirm ada benda tu. Papa ni baru tanya. Lepas tu dia dah tak ada ralat. Dah tak ada dah. Kadang-kadang kita nak shot sendiri, ambil telefon dia, telefon dia. Nampaklah nombor dia keluar kan. Sebab I close dengan my father. Sebab my father jenis I dah kahwin dengan my husband pun, dia I balik je, "Adik cium sikit." Cium. Besar-besar dah berumur ni cium. Tahu bapak saya, dia manja anak perempuan. So jadi macam bila fikir balik macam ralat lah kan. So jadi ada ibu tu, kita jangan buat macam tu. Kita macam layan je apa dia cakap. Nampak Beka macam melebihkan mak, sebab mak kan lebihkan anak juga, lebihkan kucing juga. Tadi Beka cakap yang jadi tunjang suami. Suami, tapi, dia tunjang utama. Tapi tak ke nanti nak puji lagi dia. Belum lagi puji. Nak puji lagi? Okey, puji dulu. 12 tahun kan? Bersama lebih lah juga. Kan bersama we are together. Okay, suami adalah pertama. Maknanya pertama ni selain daripada ibu ni bila kita dah kahwin, kita nak perempuan, kita ikut juga suami kan. Jadi ibu ni terpaksa kita bukanlah meninggalkan, tetapi memang suami lah. Sebab kita ni bangun-bangun tidur nampak suami kan, nak tidur pun nampak suami. Maknanya suami ni sentiasa bersama kita. Bukan ibu dah. Ibu dulu sebelum kita kahwin. Kalau Lin perasan, Lin kenal Beka pun dah lama. Dulu ibu yang menemani Beka kan, kalau Lin perasan. Tapi sekarang ni apa-apa suami teman. Sebab suami ni memang dia adalah supporter yang pertama lah sebenarnya. Orang yang support orang yang kita fikir di satu sudut dia rasa macam, hey bini aku ni lebihkan
orang-orang lain daripada Saya dia? rasa mungkin dia ada rasa macam tu. Ada? Saya nak tanya sekarang. Awak ni interview dia juga ke? Awak nak tanya sekarang, nak panggil sekarang. Tu nampak tak ada supporter sangat sebab nampak tak ada teman saya hari ni kan. Dia sentiasa. Kalau teman kita tanya sekarang, memang tak akan ada apa-apa jawapan, semua yang baik-baik je kan. Kita tengok sebenarnya Datuk pernah Apa you berkecil interview dia hati juga dengan Datin. Oh my God, Jom serious kita saksikan. Oh my God, naughty lah mam ni. Apa yang orang nampak dekat luar tu sebenarnya adalah apa juga yang ada pada dia di dalam rumah. Tapi macam kalau saya punya pandangan pada dia ni, yang saya sukalah sebab dia banyak meringankan kerja saya. Contohnya daripada segi macam ketegasan dia. Dia punya Datuk dia ni satu tegas, satu dia adalah planner. Dia semua benda yang dia buat, dia suka semua plan dulu. Datuk semua anak-anak tadi kena follow the plan. Dia tak ada yang bangsa yang kita buat ni macam, walaupun kadang-kadang kita keluar yang hari biasa tu, dia dah kata dah, malam tu, dia dah cakap dah, baju warna apa. Sebab you kena fikirkan pasal anak I ni, semua dalam satu rumah, daripada umur 27 sampai umur 4 tahun. Sebab ketegasan dia, dan semua akan follow. Dia suka anak janji budak, dia priority, itu level dia. Jadi, mula-mula I rasa macam okey lah anak-anak sendiri kan, I nak cakap apa pun. Tapi kadang-kadang bila dah umur dia meningkat sikit, kadang-kadang I kecil hati juga. I dah baru ni sampai I kata, alah, I nak juga time dengan dia dengan I. Tapi dia even, dia kata okey lah, jom spend time. Lepas tu dia kata, jom lah kita keluar one day, hari ni kita keluar. Tapi bila keluar one day kan dia pula sibuk nak balik petang. Ada je. Sebab dia kata, nanti dia orang ni nak tuition, nak mengaji. I kata, semua jadual dah sama. Tak. Jadi kadang-kadang terasa diri sendiri, alamak, macam mana ni? Bilalah peluang I ni? Dia tak kisah harta ke, dia tak kisah duit ke, dia tak kisah apa yang dia ada. Tapi kalau ada orang nak tolong tu, dia tak fikir pasal diri dia. Dia bagi dulu. Kadang-kadang, yalah sebagai lelaki kita ni tension juga. Bila zaman kita tak ada, dia utamakan yang benda tu. Jadi contoh yang sifat-sifat yang dia tak kisah ni, yang terletak pada kucing. Contoh kucing, kan dia ada bela kucing ni berpuluh-puluh ni. Kalau ikut I tadi, I dah kata, cukup-cukup lah 10. Tapi kalau dia pergi kedai kucing pula, ada orang yang letak kucing dekat kedai kucing ni, 5 dah letak ambil balik. Dia ambil lagi kucing ni. So sampailah rumah ni dah 60 lebih kucing pun ada. Even staff dia, kalau you tengok staff dia, kadang-kadang staff dia adalah bukan dalam, duduk daripada KL Selangor. Kadang-kadang adalah daripada utara. Jadi kadang-kadang bila dia orang ni tak ada tempat, semua akan duduk dengan I juga. Sayang, I know you are surprised. Jadi sekarang ni, I was shocked juga because dia ni boleh cari I. Tapi whatever it is, memang I can say that I appreciate you. I am grateful to you. You are the best of the best. You are the best wife, the best mother, the best caretaker to everybody, the best planner. So keep it up. I love you so much. Itu dia. Macam mana nak pujuk balik? Lepas ni I cium you. Suami saya memanglah macam Lin cakap lah tadi kan. Dia macam Lin. Has a mother, has a wife, and has a human lah. We are not perfect. Lagi-lagi jadi mak, jadi isteri dalam masa yang sama ni, kadang-kadang kita tak perfect untuk, macam mana nak cakap tak terlalu perfect. Kita nak jaga anak lagi, kita bekerja lagi, lepas tu kita suami. Okey, kita dah jaga dah tiga-tiga. Tapi pasti yang ada kecil hati ni, suami kena mengalah lah sikit. Berkorban lah. Berkorban sikit sebab anak ramai ni, nak jaga anak lagi kan. Lepas tu kerja lagi, lepas tu kadang-kadang macam dia cakap lah tadi, dia nak bawa dating je. Kan, nak bawa dating, saya dah macam fikir, alamak okey lah. Lepas tu petang je saya dah nak balik. Yang anak tuition ni, anak tuition saya kadang-kadang saya mesti kena ada. Sebab macam, bukanlah saya kena ada, saya duduk dengan mereka. Tidak, saya akan pastikan how cikgu dia datang dan macam mana cikgu dia mengajar dia. Saya sembunyi-sembunyi saya tengok, saya seorang yang macam tu. Sebab zaman saya tak dapat benda macam tu. Jadi saya nak bagi education dan benda yang terbaik untuk anak-anak. Jadi saya kenalah tengok, jengah-jengah.
Kan cikgu dia dah ajar, dia tu buat apa? Betul tak dia dengar ke dia main? Kan kadang-kadang anak kita ni tak takut dengan orang lain juga. Kadang-kadang mungkin dia macam buat dek je ke dekat kita kan. So I feel like macam I kena ada lah. Tu yang kadang-kadang dia merajuk, baru keluar sekejap dah nak balik. Oh, okey. Dah nak balik. 12 tahun Beka bersama dengan suami. Dah ada turun naik semua. Betul. Macam mana sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu juga nak menjaga rumah tangga? Dia lain macam, dia punya hembusan lah macam. Dia macam ni Dia rumah tangga tu tak boleh bosan Alin. Okey. Tak boleh boring. Okey. Dia kena makin lama buat sesuatu benda yang pelik-pelik lah. Contoh pelik-pelik memang walaupun isteri, contoh macam I tak suka pergi bercuti tanpa anak sebenarnya. My husband okay. Mungkin sebab lelaki ni saya tak tahu, sifat keibuan ni lain. Lepas tu saya akan macam fikir anak. Tetapi dia lah kena usaha macam colik I ke, macam tak payahlah balik, tunggu bawa. Sebab dia buat dia suami dan dia macam boyfriend kan. Culik je lah kita kan. Dia jadi yang kena paksa dan dia pula kena jadi planner. Macam tadi dia kata I plan. Yes, memang betul. I adalah seorang yang sangat planner. Kalau I nak keluar besok, memang anak-anak I dah siap dulu baju malam tu, gosok, nak pergi. Walaupun nak pergi shopping mall je sebenarnya. Okey, merah, pink, hijau. Benda tu sampai sekarang ya? Sampai Bukan sekarang. hari raya je lah. Tak, sampai sekarang. Cuma anak I Anggun Anggrek tu, dia dah 10-11 tahun. Dia dah, Mami boleh tak Anggun nak pakai merah, Anggrek pula nak pakai brown. I kadang-kadang kesian pula tengok kan. Terpaksa dia pula nak kena dengar cakap kita. Boleh tak dia tanya. So I kadang-kadang bagi macam okay, hari ni je ke, besok keluar yang besok hari Ahad, ikut Mami. Okay Mami. So dia ada taste dia sendiri pakai. Dia dah besar, dia nak pakai baju dia sendiri. Maknanya yang tak ditetapkan oleh I lah. Kena pakai warna ni macam tu. Tapi anak I sangat orang kata sangat sopan dan sangat bertanya, apa-apa bertanya, sangat menghormati. Walaupun mereka kecil, mereka tahu benda tu. Alhamdulillah. Okey, yang ini soalan ni mungkin tak berapa sopan sangat, tapi sebab ini adalah isu terkini, kan? Isu terkini yang kita tengok dekat media sosial dan sebagainya. Bukan mudah sebagai seorang isteri bila kita tengok apa lagi Beka dalam bidang lakonan pernah mewarnai dunia hiburan juga. Jadi bila baca dunia hiburan punya gosip, isu apa semua tu, tak terlepas daripada penyondol, isu penyondol tu. mungkin Lin dicomel. mungkin Beka nak komen secara general lah. Macam mana? Alamak, Bila Beka takutnya terbaca tu macam apa yang mesti ada cerita kan macam patutnya macam ni macam tu kan. So macam mana Beka? Dia macam ni. Beka percaya satu benda Lin. Dalam hidup takkan terjadi sesuatu tanpa keizinan Allah. Okey, kita kena ambil dari sudut positif dululah. Okey. Dan kita orang luar, kita jangan cepat menghukum baik lelaki baik perempuan. Sebab kita tak tahu apa masalah dia sebenar-benarnya, yang Allah saja yang nampak. Faham tak? Faham tak? Kita ni memanglah boleh cakap, si lelaki jahat, si perempuan pun macam ni. Tak boleh. Kita ni boleh mendoakan. Sebab tu saya kalau tengok kes-kes macam ni, saya akan macam percaya satu benda lah. Saya kuat mengatakan sesuatu benda takkan berlaku tanpa keizinan Allah. Pasti ada sebab. Maknanya mungkin Tuhan nak bagi marriage tu lagi kuat ke, Tuhan nak bagi kita ni kasih sayang lagi kuat ke, maknanya yang suami mungkin selama ni macam kisah indah tak indah, mungkin jadi lagi take care ke kat bini. Yang bini pula selama ni pun macam ya tak ya je dengan suami, mungkin akan jadi lagi lebih kasih sayang. Jadi ada penyebab. Jadi apa yang boleh saya cakap, semua terjadi adalah ketentuan Allah lah. Itu yang saya percayalah. Okey. Itu dia, tak bergerak apa yang di langit dan di bumi melainkan dengan keizinan Allah kan? Betul. Okey. Beka, yang ini mengenai Sinar Harian sekarang menggerakkan program yang dikenali sebagai Rasuah Busters, iaitu sebuah usaha untuk menyelamatkan generasi akan datang daripada kereputan akhlak dan kemusnahan negara akibat rasuah. Dan pandangan Datin sendiri, kempen ini bagaimana untuk mendidik generasi muda terutamanya untuk tolak rasuah ataupun jauhi rasuah? Itu betul. Sebenarnya kita kena ajar daripada anak kita sendiri, sebab dia adalah generasi baru. Betul? So jadi daripada anak lah, maknanya masing-masing mendidik anak masing-masing. Daripada rumah lagi. Daripada rumah lagi sampailah mereka besar, sampailah mereka ke sekolah. Jadi kalau pandangan saya tu, daripada mereka kecil, daripada mereka sekolah lagi, kita dah kena didik benda ni. Kena semuanya tolak bermula benda pada tu. rumah. Betul. Itu betul. Okey. Baik.
Kita sebenarnya sebenarnya banyak nak tanya lagi, tapi disebabkan macam masa mencerobohi kita, insyaAllah satu hari nanti kita akan berjumpa di lapangan yang berbeza, Beka. InsyaAllah. Dan sebelum kita menutup tirai, Sinar Harian kini melancarkan tabung bantuan bencana di mana kami mengalu-alukan sumbangan anda untuk tabung #bantuan bencana Sinar Karangkraf bersama Sirakia kepada mangsa-mangsa di Turki dan Syria yang terkesan dengan bencana gempa bumi dalam musim sejuk. Dan jika anda ingin salurkan sumbangan, boleh menerusi Maybank di 564276529068 Sinar Karangkraf Sendirian Berhad. Dan kita berada di penghujung rancangan dan jangan lupa program ini boleh disaksikan semula menerusi platform digital Sinar Harian dan jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe channel YouTube Sinar Harian agar tidak terlepas untuk saksikan program-program di bawah terbitan Sinar Harian. Barangkali untuk saat-saat akhir ni, minit-minit terakhir ni, Beka ada sedikit ucapan kepada peminat-peminat Beka yang menyokong Beka daripada zaman muda dulu sampai dah sekarang. Okey, kepada peminat ya, kepada peminat saya, kepada followers saya, terima kasih kerana masih lagi orang kata menyokong saya, baik dari segi orang kata menyokong dari segi macam-macam lah. Kadang-kadang ada orang DM kan, masa zaman saya kena COVID tu, orang DM, orang kata kena bagi semangat apa. Saya sangat bersyukur kerana selain daripada keluarga, family, suami, yang anak yang ada bersama kita, sebenarnya kita ada orang luar yang menyayangi kita. Bukan senang tau Lin, nak bagi orang jatuh cinta, nak bagi orang menyayangi kita. Betul. Sedangkan dia bukan darah daging kita. Maknanya kita ni artis, ada kelebihan Allah bagi yang kita patut gunakan. Maknanya yang kita disayangi oleh orang luar. So terima kasih banyak-banyak. Semoga sayang anda berbalik. Tuhan balikkan dengan benda yang baik-baik kepada yang anda bagi pada saya, dan semoga apa sahaja doa-doa yang baik-baik untuk saya, keluarga, suami, anak-anak semua berbalik juga yang baik-baik buat peminat dan followers saya kat luar. Semoga yang baik-baiklah untuk kita. InsyaAllah. Kita di MAM pun mendoakan semoga Beka terus melebarkan sayap. Tak kisah dalam bidang apa pun Beka ceburi. Kalau terkini bidang perniagaan, dan diharap segalanya sukses, lagi diberkati. Amin. Dan selamat melahirkan baby nanti insyaAllah bulan 5. InsyaAllah bulan 5. Semoga segalanya dipermudahkan. Saya pindahkan aura ni ke Lin. Terus kembang. InsyaAllah Lin. Okay, InsyaAllah. Saya doakan Lin juga. terima Rancangan kasih. MAM di Sinar Harian Karangkraf ni. Terima kasih banyak-banyak invite saya. Jangan lupa invite lagi kalau tajuk best juga. Datin Rebecca Nur Al-Islam Ahmad, terima kasih banyak kerana sudi bersama Thank dengan MAM you. hari ini, berkongsi pandangan, berkongsi segala info-info yang berguna untuk yang menonton pada ketika ini. Mungkin anda adalah seorang pelajar, mungkin anda adalah seorang usahawan, mungkin anda seorang ibu, mungkin anda seorang ibu muda juga, dan mungkin anda kini mengalami krisis rumah tangga dan sebagainya. Datin dah banyak kongsi dengan kita semua. Semoga ianya memberi semangat, memberi inspirasi kepada kita semua. Yang baik tu kita ambil, yang tak elok tu kita jauh-jauhkan. Betul. Terima kasih banyak-banyak. Saya Hadin Hussein. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.